Sains tahun 3. Tajuk Haiwan, Standard Kandungan, Tabiat Pemakanan, Standard Pembelajaran, membanding dan membezakan kegigian haiwan herbivor, karnivor dan omnivor, menjelaskan pemerhatian tentang tabiat pemakanan haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, bersua kita lagi bersama Cikgu Mas dalam Sains tahun 3. Tajuk kita haiwan sambungan ya. Kali ini kita akan bincangkan kegigian haiwan dan perubahan tabiat pemakanan haiwan. Murid-murid, tahukah kamu haiwan mempunyai kegigian yang berbeza? Contohnya haiwan karnivor, cuba tengok gigi taringnya. Gigi taring lebih tajam berbanding haiwan lain. Gigi taring yang tajam ini memudahkan mengoyakkan daging yang dimakan. Cuba tengok video yang dipaparkan. Ini contoh gigi buaya. Semua giginya gigi taring dan sangat tajam. Selain buaya, haiwan apakah lagi yang tergolong dalam haiwan karnivor? Ya, kita ada kucing, harimau, anjing, serigala, singa dan harimau bintang. Kesemua binatang ini makan haiwan lain dan mempunyai gigi taring yang sangat tajam. Seterusnya kita pergi kepada haiwan herbivor. Cuba murid-murid lihat gigi kacipnya, kemudian gigi geraham. Gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuhan. Gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuhan supaya mudah ditelan. Okey, baiklah kita cuba lihat contoh gigi haiwan herbivor. Tepi gigi geraham, di depan gigi kacip. Ini zirafah. Murid-murid nampak tak gigi kacip dia? Cantik gigi dia kan? Mungkinkah dia sedang gosok gigi, cuci giginya? Murid-murid gosok gigi tak? Mesti gosok gigi supaya gigi bersih dan kuat. Okey, seterusnya kita tengok contoh-contoh haiwan yang terdiri daripada haiwan herbivor. Kita ada zirafah, kuda belang, lembu, kita ada arnab dan kambing. Bukan lembu, rusa. Okey, ini semua contoh-contoh haiwan herbivor. Gigi geraham dan gigi kacip. Dia ada 2 gigi berbanding karnivor, ada 1 gigi taring yang sangat tajam. Okey, seterusnya haiwan apa pula? Karnivor sudah, herbivor sudah. Okey, haiwan omnivor. Haiwan omnivor ada 3, gigi geraham, gigi taring dan gigi kacip. Okey, gigi kacip untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyakkan daging dan gigi geraham untuk melumatkan makanan. Sebab dia makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan, jadi dia ada ketiga-tiga jenis gigi. Haiwan omnivor ni hampir sama dengan manusia yang ada 3 jenis gigi. Sebab pemakanan kita pun manusia, kita makan tumbuhan dan kita juga makan haiwan. Jadi macam mana nak ingat haiwan omnivor? O
orang. Jadi ada 3 jenis gigi. Okey, contoh haiwan kita ada di sini. Monyet, dia makan pisang, tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia makan kutu, daging. Itik makan sayur dan itik juga makan ikan. Ayam makan sayur dan tu anak ayam makan cacing. Okey, sekarang kita nak tengok kepada perubahan tabiat pemakanan haiwan. Apa maksudnya? Binatang apa tu? Cuba murid-murid teka. Berwarna putih, berbulu tebal. Kita akan bincangkan pasal haiwan ini sebentar lagi. Okey. Beruang. Kerana beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivor. Ia makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Tadi dia makan tumbuh-tumbuhan, ini dia makan ikan. Jadi dia haiwan omnivor. Namun begitu, beruang kutub ialah haiwan karnivor kerana hanya makan haiwan lain. Ini kerana tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Patutlah. Oleh sebab itu, beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Asalnya beruang omnivor, tapi apabila beruang kutub ni, dia hidup di kawasan kutub. Cuba tengok. Sejuk, diliputi ais. Jadi tiada tumbuh-tumbuhan yang hidup, maka dia hanya dapat makan haiwan lain sahaja. Okey, yang kedua kita ada kucing. Kucing sejenis haiwan karnivor. Ia akan makan haiwan lain seperti tikus dan ikan. Jika terlalu lapar dan tikus atau ikan tidak ada, kucing akan makan nasi. Sebab nasi tu tumbuh-tumbuhan. Jadi perubahan tabiat pemakanan dia daripada karnivor, dia terpaksa menjadi omnivor. Sekiranya tiada makanan seperti tikus, ikan, daging lah, dia terpaksa makan nasi. Okey, dan contoh yang ketiga ialah zirafah. Apa pula zirafah pula ni? Okey, zirafah pula sejenis haiwan herbivor. Ia makan tumbuhan seperti pucuk daun dan ranting hijau. Ya, kita tahu. Apabila kemarau berlaku dan tumbuhan tidak ada, zirafah akan menjilat daging dan tulang haiwan yang mati. Begitu rupanya zirafah. Dia nak survive, dia nak bertahan untuk hidup. Dia akan makan tak makan, dia jilat je daging dan tulang haiwan untuk survive, untuk kemandirian spesiesnya. Jadi kita tadi dah tengok tadi ada 3 jenis haiwan: beruang, kucing dan zirafah. Daripada tabiat pemakanan ni dia boleh berubah mengikut situasi. Okey, jadi kita nak imbas semula haiwan kita ada 3 jenis tabiat pemakanannya, iaitu karnivor, herbivor dan omnivor. Jadi murid-murid tolong ingat, di mana karnivor makan haiwan lain, jadi gigi adalah gigi taring. Tapi ada juga haiwan karnivor yang ada gigi geraham ya, tapi gigi gerahamnya sangat tajam. Ada juga ya. Okey, herbivor makan tumbuhan sahaja. Jadi dia ada 2 jenis gigi, iaitu gigi kacik dan gigi geraham. Dan akhir sekali omnivor, ingat tak? Dia makan 2 ya. Tumbuhan pun dia makan, haiwan lain pun dia makan. Dan gigi dia sama seperti manusia. Dia ada gigi taring, gigi kacik dan gigi geraham. Okeylah, baiklah murid-murid. Seperti biasa, kita ada 1 uji minda cikgu sediakan supaya murid-murid dapat berlatih untuk menjawab buku aktiviti sains nanti. Okey, soalan yang pertama, apakah tabiat pemakanan beruang secara semula jadi? Apa dia? Tadi cikgu dah ajar.
Ingat tak? Cuba teka. Ya, omnivore. Dia makan ikan, dia makan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia makan kedua-duanya, dia adalah omnivore. Soalan yang kedua, apakah yang dimakan oleh beruang matahari? Tadi beruang ni secara umum, semua jenis beruang. Kita ada beruang hitam, kita ada beruang koala, kita ada beruang panda. Tapi yang kedua ni beruang matahari. Dia makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Apakah yang dimakan oleh beruang kutub? Beruang matahari, beruang kutub. Beruang kutub pun cikgu dah ceritakan tadi. Apa dia makanan dia? Cuba teka. Ikan atau haiwan lain? Betul. Pandai, terbaik. Okey, ada lagi tak soalan yang terakhir? Okey. Beruang matahari memakan buah-buahan di hutan dan memburu haiwan lain. Manakala beruang kutub memakan haiwan lain sahaja sebagai sumber makanannya. Haiwan yang manakah telah berubah tabiat pemakanannya? Mengapa? Ni ada dua soalan ya. Soalan yang pertama, haiwan yang mana? Beruang matahari atau beruang kutub? Kemudian dia tanya mengapa? Sebab dia, jadi jawapan dia beruang kutub. Kenapa? Kerana tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di kawasan kutub yang sejuk dan dilitupi ais. Macam itulah jawapan dia. Jadi cikgu harap murid-murid boleh jawab soalan dalam buku aktiviti sains. Soalannya hampir sama tapi tak serupa. Hebat sikit ya. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okeylah murid-murid, sekian dulu sahaja untuk kali ini tajuk haiwan kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih daripada cikgu dan jangan lupa subscribe cikgu, sebab bila kamu subscribe cikgu, cikgu sayang kamu. Bye.